Allah Ta'ala bagi jalan kelepasan bagi dia. Dan Allah rezekikan tersumber yang dia tak sanggup. Hasil balap 8 juta, mana tak ada sangka boleh naik sampai ke hari 80 juta pun tak. Allah bagi. Asalnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang pemimpin UMNO hari ini, tuan-tuan. Mereka duduk dalam keadaan tidak selesa. Juga takut, tuan-tuan. Tuan-tuan dia sebut, ingat Melayu, UMNO yang akan terus berkuasa, UMNO akan terus memimpin sampai dekat pusat atau negeri. Yang pertama katanya dia, selagi mana orang-orang bukan Islam masih memberi sokongan kepada UMNO bersama-sama dengan UMNO. Tapi hari ini tuan-tuan, di kalangan orang bukan Islam sudah pun menolak UMNO bersama Islam. Saya berpindah dulu. Rakan-rakan DAP, kita pindah ni tuan-tuan. NCA gerakan bendera satu tak dua. Habis dah tuan-tuan. Sebab tu Presiden gerakan betul mengisytiharkan dulu lagi gerakan bertanding tuan-tuan. Nak tanya apa? Siapa nama dia? Nak ada tanda, tak nak tuan-tuan. Tak ada dia gerakan NCA gerakan. Tak ada. DAP tuan-tuan. Bukan bagaimana ceramah-ceramah kita di Perpindahan, tuan-tuan. Saya malam ini ceramah di tempat tuan-tuan di Kelangan Nari. Bersokok putih semua sampai ke jalan. Di sebelah jalan saya pun masih nampak lagi. Tak tahu lah SD apa, Allah Allah. Harap kenapa kita bersama. Tak berani lagi dekat-dekat apa. Dengar dulu tak. Ada yang duduk jauh-jauh tak. Saya pergi kereta dia jauh. Saya jalan ramai. Dia tak buat. Saya dengar tuan-tuan. Dengar tak. Tuan-tuan, hari ini saya berceramah keras dengan pimpinan-pimpinan anak muda, pimpinan muda di DEPSI. Pernah kali tuan-tuan saya berceramah dengan bendahari DEPSI, dengan pimpinan Stephen Sim. Stephen Sim ini tuan-tuan saya berceramah depan orang Melayu ni. Di Don Penaga, Kepala Batas, kawasan Kuala Baru. Bagaimana kata dengan anak muda DAP ni, bendahari DEPSI dengan pimpinan, dia kata orang Cina DAP tetap akan bersama-sama dengan PAS, tetap akan menyokong bersama-sama dengan PAS, dan DAP lebih rasa senang duduk dengan PAS. DAP anak muda Cina kata mereka lebih suka dengan PAS, mereka lebih percaya dengan PAS. Sebab apa? Kata dengan Stephen Sim, sebab PAS berpegang dengan Al-Quran. Al-Quran. Ya, udah Cina pun tahu PAS pegang dengan Quran. Habis UMNO pegang dengan apa? Al-Quran. Berpegang dengan Islam Qadari. Ya, ini tak ada. Duduk di mana Allah Ta'ala. Islam ada masa, Islam ada hari. Dan tu taklah Qadari, Islam Qadari ikut dulu. Dan kalam boleh salah. Indonesia. Dia kata dia percaya dengan PAS. Dia kata sebab PAS ni berpegang dengan Al-Quran. Orang yang berpegang dengan Al-Quran, orang yang dipercayai, yang tidak akan berkhianat kepada rakyat. Itu. Jadi kita tak bisa agama bebas katanya dia. Dia kawan lama dengan PAS, dia ceramah sekali ni kita tak dapat, tak pernah pun kita nak paksa dia masuk Islam. Tidak. Sebab katanya dia sudah baca Al-Quran. Dia kawan kita tuan-tuan, dia baca Al-Quran. NCA berkawan dengan UMNO, gerakan kawan UMNO tuan-tuan, tak faham Islam sampai hari ini. UMNO pun tak faham Islam. UMNO pun tak faham Islam bukan kita. Dia baca Quran, dia terjebak dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kafirun. Mari sebut tuan. Sebab dalam surah Al-Kafirun kata dia, bagaimana di sana disebut ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia baca terjemahan. Yang penting dia baca ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Katanya dia dan akan menyebut bagi kamu agama kamu, bagi aku agama. Tidak ada pasangan. Jangan mereka timbang. UMNO tuan-tuan dulu hasut dulu orang dari Islam dari orang empat. Sebab kalau kamu empat, kamu kena masuk Islam. Kamu kena ikut jalan Islam. Tidak tuan-tuan. Dan yang mereka faham. Hari mereka boleh bersama-sama ini. Yang kedua tuan-tuan, ketentuan majlis ketika memberi ucapannya dalam satu majlis yang ditinggalkan oleh dia datang negara. Ingat, UMNO kata berkuasa selagi 3 perkara ini dijaga. Yang kedua katanya dia kena jaga penjawab awam dengan sampai mereka sokong pembangkang. Hari tuan-tuan penjawab awam, cikgu ke, tentera ke, polis, SP ke,
Mana punya awam bukan hari ini bersama-sama dengan kita. Karena kita tak tunjuk dia tuan. Kita tak tunjuk. Saya dijemput tu menyampaikan apa dia ceramah dan dia satu program yang dibuat di Putrajaya. Salah satu kementerian saya bantu ceramah. Ceramah dia tak tunjuk dalam identiti kita. Tapi lepas ceramah tuan puak-puak pegawai-pegawai di kota kementerian bersembang lebih dia kata saya belum lepas dia pun tak tahu tak tapi sembang juga tuan lebih pak dia begitu lagi ya kenapa penyewahan hari ini sudah mula sokong kita sudah mula bersama-sama dengan kita bekas cikgu ke bekas tentera ke bekas apa saja tuan bersama-sama dengan PAS bersama-sama dengan perayaan untuk buat satu perubahan yang penting nak tengok amal dia itu dalam PRU yang ke-13 ini kekuatan yang kedua yang ditimbangi oleh amal yang ketiga tuan-tuan katanya itu makin jaga kena kawan elok-elok kena jaga jangan sampai rakyat turun ke jalan kalau kita kawal amal dia jaga rakyat tak turun ke jalan amal yang berkuasa tapi kalau rakyat sudah mula turun ke jalan ini memberi alamat bahawa amal akan dewas pada bila-bila masa saya hari ini kerja apa buat himpunan yang kita buat termasuk himpunan kepada rakyat pada 12 Februari baru ini tuan-tuan yang dianggarkan oleh pakar matematik ini bukan apa dia matematik pakar dalam ilmu matematik menganggarkan lebih ke 700,000 yang turun dalam himpunan dalam kepada rakyat yang kita buat di stadium merdeka melimpah keluar ini hebat tuan-tuan kebangkitan Tak boleh mereka. dulu tuan-tuan mereka sekat tak boleh tapi tuan-tuan apabila polis sudah lagi tidak mendapat sudah bebas daripada cengkaman menteri maka kita melihat himpunan yang terbuat aman penjaga mumpung sakut yang jual air mineral untuk air mineral botol sini RM1 tapi hari itu tuan-tuan di luar dia RM2 tuan-tuan kita pada pilihan kan daripada masih negara jalan tuan-tuan pergi balik detik beli ya rakyat sudah mudah turun sebab itu kita memberi pernyataan amal kesalahan segala dalam PRU jangan kamu coba tipu rakyat hari cerdik dan tuan-tuan bukan rakyat bodoh kalau bodoh macam Pak Pandir bolehlah apa tipu harap orang Johor Malay Johor ni cerdik jangan bodoh macam Pak Pandir tuan-tuan tahu macam Pak Pandir bodoh Pak Pandir saya kena satu tuan-tuan Pak Pandir ni dia kerja dengan seorang pembiaya kerja dengan seorang pembiaya kerja Pak Pandir ni kalau ada orang order orang biaya dia akan dihantar ayam tu ke rumah orang tu jadi kalau tahu waktu itu faham hantar jadi satu hari tuan-tuan ada seorang datang di ayam di ayam 20 ekor tetapi dia beritahu pada toki ayam ni nanti hantar di rumah saya dapat kedul nak jamu 144,000 rakyat di belakang dia biaya ayam dengan dia petang nanti hantar sebab ayam tidak disebut hantar ke rumah dia maka toki tanya pada alamat dia pun keluarkan business card dia tuan-tuan bagi ke toki ini business card saya di belakang ada alamat rumah hantar ke alamat tersebut kalau tuan petang tu toki ayam bagi lah Pak Pandir yang kerja Pak Pandir kamu ambil 20 ekor ayam hantar ke rumah seorang orang kaya orang penduduk jadi ambil alamat dia ambil business card dia di belakang ni ada alamat Pak Pandir pun ambil business card dia tengok dia buku dalam kopi dia pun dia ambil ayam buku dalam tuan-tuan buku di belakang motor dia naik motor dia naik motor tuan-tuan tengok keadaan sampai ke Selekuk dia ada bapak Pak Pandir ni bawa motor di belakang ada ayam tuan-tuan 2 ekor dalam tu Selekuk dia coba mengelak terbakar jatuh berdua dia jatuh korban ayam tadi habis selewak lari terbuka apa dia pintu bakar habis selewak ayam lari masuk dalam balik lari masuk ke sebuah jalan masuk hutan orang yang lalu korban kereta tu pun berhenti tengok Pak Pandir ni bila aksiden kesian tak turun berhenti semua orang turun kakak ayam ni turun
ayam hidup lagi. Tapi kita tengok Pak Panggil, buat tak erti dia, buat dono, buat tak tahu. Sama dia tuan-tuan. Buat tak kisah dia, dia tak kaya apa, tenang dia. Orang semua kan, ada orang tanya, Pak Panggil, awak Pak Panggil dia diam lagi, tak bangun, tak tangkap ayam, tak tidur ayam yang lain masuk hutan. Pak Panggil jawab, jangan bimbang, ayam ni nak pergi mana? Alamat ada dengan aku. Ayam nak pergi mana? Alamat dengan aku. Kalau ada ayam jadi tuan-tuan, confirm apa dia? Ayam ayam jadi pun ayam dia. Betul. Yang ini tuan-tuan, itulah kita berayat. Bahkan di kalangan anak-anak muda tuan-tuan, di kalangan anak muda, terutama para muda, di kalangan artis, saya berhenti tuan-tuan. Saya bersama di Gunung Panggul Tewak dengan Deman Raja Lawak pun yang kita. Selama hebat tuan-tuan. Hebat macam kita punya apa dia? Kalau kita Deman Raja Lawak dengan adik-adik artis saya berhenti semua dah masuk pas orang kita. Bapak pernah juga sampai hebat implik semua lah. Akhir-akhir muda minat nampak, akhir-akhir muda minat yang ustaz. Kita kata, ya pelik itu artis ni sebab dunia dia lain. Jauh daripada soal Islam memang pelik. Kita kata artis masuk pas, selebriti masuk pas memang pelik. Yang memang luar biasa. Luar biasa. Memang pelik kata. Tapi yang lebih pelik kita kata ada ustaz, ada ulama yang boleh dunia amno. Dia lagi pelik. Lagi haru. Lagi haru dia betul. Ada ilmu, ustaz, ulama muda, dunia amno. Ini memang pelik tuan-tuan. Tanda dunia keagamaan. Dia begini Arza. Macam batu bari ni tuan-tuan. Ada bocah yang ada dalam kunci tuan-tuan. Kau ni dia tanya pada dia. Kawin dengan kawin Islam, ambil apa dia orang Filipina. Macam tadi ada. Mungkin belum habis dari bergelar mati. Apa itu pun dia tak respon mana. Apa dia ada. Kita sedangkan kita dah nampak UMNO ni tuan-tuan, parti yang korak, parti khianat, sebuah pemerintahan yang zalim tuan-tuan. Kita kan mereka membaca ayat Al-Quran, orang yang ada ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala telah memberi pernyataan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum nar. Jangan kamu cenderung, jangan kamu sokong orang yang zalim, kelak kamu disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Buat zalim pun Allah Taala haramkan, Allah larang. Sokong orang yang berzaliman tuan-tuan, Allah Taala marah, Allah murka, dan Allah jangan nanti kamu disambar oleh api neraka Allah. Tak nampakkah kezaliman yang dilakukan oleh Ammar Rasulullah Islam menjawab kepada pemerintah negara kita, khianat dengan amanah rakyat, penipuan, rasuah pun jatuh di rakyat, diajar-ajarkan kepada menteri-menteri anak-anak isteri mereka tuan-tuan. Projek dalam skandal NFC 250 juta ini rakyat tuan-tuan. Lembu dapat 250 juta, rakyat dapat 500 ringgit. Hebat lembu daripada awak ni tuan-tuan. Skandal Poklan tuan-tuan, PKNZ 12 bilion dari rakyat tuan-tuan. Tidak Komisen Kebesaran tuan-tuan, tambah 500 juta tuan-tuan. Dan skandal-skandal yang lain. Sebab itu tuan-tuan saya sebut, termasuklah penggunaan beramai-ramai di Rumah Mali. Kalau kita nak bongkar kes ini tuan-tuan, nak bawa kes ini ke mahkamah, sudah